Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Hari ini 27 Julai 2022, hari yang bersejarah bagi demokrasi berparlimen di Malaysia, di mana pada pagi tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membentangkan rang undang-undang berkaitan dengan Perlembagaan Pindaan nombor 3 2022 yang bertujuan untuk memperincikan peruntukan larangan ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri bertukar parti. Ia dibentangkan untuk bacaan kali kedua, telah dibentangkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Portfolio Parlimen dan juga Undang-Undang, Datuk Seri Wan Junaidi Tengku Jaafar, untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat pada 11 April yang lalu. Jadi Perdana Menteri sewaktu membentangkan RUU ini bertujuan untuk meminda, memasukkan beberapa peruntukan sedia ada serta memasukkan peruntukan baharu dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan ramai penganalisis politik mengalu-alukan detik ataupun tarikh bersejarah 27 Julai hari ini, kerana inilah yang dimahukan oleh rakyat, di mana selepas polemik kita melihat sejak PRU ke-14 yang lalu, pelbagai perpecahan politik, polemik politik dan juga aksi-aksi lompat parti, dan kali ini dan hari ini kerajaan mengambil ketetapan RUU berkaitan akti lompat parti perlu dilaksanakan dan dikuatkuasakan, dan pastinya ia perlu mendapat sokongan majoriti 2/3 oleh ahli-ahli Dewan, dan esok majlis penggulungan akan dilakukan oleh Datuk Seri Wan Junaidi Tengku Jaafar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, selaku Menteri bertanggungjawab ke atas penggubalan akta baru ini. Jadi untuk melihat perkara ini, kerana amat penting untuk kita lihat pelbagai aspek, kerana di Dewan sekarang sedang berdebat, sedang berbahas berkaitan dengan apa yang mereka faham tentang akti lompat parti ini. Jadi di talian melalui Google Meet pada malam ini, saya bersama yang berbahagia Prof. Ulong Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin, pengasas dan juga pengarah Institut Kajian Etnik ataupun KITA Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam, sehat adanya. Prof, mungkin reaksi segera berkaitan dengan pembentangan RUU Akta Anti Lompat Parti ini. Akta anti lompat parti ini dicetuskan oleh Syariatan MUF lah, pada pandangan saya. Kerana lompat parti ini bukan satu perkara baru dalam sejarah politik di Malaysia. Tetapi lompat parti sebagai satu fenomena telah menjatuhkan kerajaan, pimpinan para pembangkang kali pertama ketika itu. Iaitu 60 tahun lebih BN memerintah, PH menang atas asas sokongan ramai, ya, majoriti. Tetapi dalam tempoh 22 bulan, kerajaan itu telah tamat oleh kerana kurangnya sokongan. Tapi yang pentingnya ada lompat parti, lompat melompat. Jadi pada saya, ini adalah reaksi daripada apa yang berlaku selepas tahun 2020, selepas kerajaan PA jatuh. Ya, pada pandangan Prof, adakah kita tidak terlalu lambat untuk menggubal akta ini? Kerana kalau kita lihat sejarah berkaitan dengan lompat parti dan beberapa kataupun presiden kes yang sudah pun dirujuk kepada mahkamah, misalnya pada 1991 dua ahli Dewan Undangan Negeri dari Kelantan misalnya yang menang atas tiket Parti Melayu Semangat 46 melompat ke Barisan Nasional pada ketika itu, dan mahkamah ataupun Dewan meminta mereka mengosongkan kursi mereka dan terpaksa dilakukan PRK, dan akhirnya apabila dirujuk kepada mahkamah, dua adun tersebut dikembalikan kursi mereka kerana bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Jadi bukan perkara baru, dan kita dengar juga di Sabah ataupun di negeri di Perak misalnya, lompat parti ini sudah pun berlaku. Jadi 2022 misalnya pada 27 hari bulan ini, Julai ini, kita mencatat sejarah. Adakah ia semakin perlu diberi perhatian dari aspek undang-undang dan perlu dipinda perlembagaan tentang hal itu? Saya melihat akta baru ini, sebenarnya ada satu lagi akta dalam
Perlembagaan Malaysia berkait dengan bagaimana seseorang wakil rakyat boleh dibatalkan kedudukan mereka. Sudah ada. Peruntukan ini sudah ada. Saya tak silap saya artikel 48 gitu. Yap. Jadi artinya apa? Yang perlu adalah ditambah satu lagi bahagian menyatakan sesiapa yang melompat parti atau keluar daripada parti yang di mana beliau memenangi kursi itu akan terbatal apabila merubah partinya. Saya rasa itu aja yang perlu dibuat. Tapi mengapa perlu dibuar-war, dibesarkan? Kerana ada unsur emosi dalam akta ini. Emosinya ialah kerajaan yang mengingat mereka nak membawa satu Malaysia yang baru melalui PH, rupa-rupanya gagal kerana orang di dalam PH itu sendiri rapuh hubungannya. Jadi pada saya dah ada undang-undang, dah ada berlaku sebelum ini, tapi apa perlunya RRU ini ya, undang-undang. Pada saya dia ada beberapa faktor yang kita kena lihat. Ya. Undang-undang ini boleh diteruskan dan boleh tidak diteruskan dan boleh dilambatkan. Okey? Dan malah boleh dikembali kepada artikel 48. Tetapi mengapa kerajaan hari ini memilih untuk meneruskan usaha memperkenalkan undang-undang ini? Ada beberapa alasan. Pertamanya, yang tak puas hati banyak ni ialah parti pembangkang yang tewas oleh kerana loncat parti. Jadi mereka mahu menunjukkan kalau tidak ada loncat parti dulu mereka akan terus jadi kerajaan. Jadi ini harapan orang yang kalah dan tewas. Jadi pada saya dia akan mendapat sokongan kerana yang tewas akan menyokong ya. Cuma pada pandang saya pula ini adalah satu strategi yang sesuai dengan MOU yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri dengan parti pembangkang. Jadi mereka mahukan supaya anti lepat parti ini berhentikan kerana kalau ada pilihan raya, mereka tidak mahu pilihan raya ini akan meruntuhkan kerajaan yang menang. Jadi dua-dua mahu selamat kerana kita tahu bahawa kursi kepunyaan kerajaan sekarang dan kursi yang punya Pakatan Harapan dan wakil-wakil pembangkang itu lebih seimbang. Jadi boleh jadi sesiapa saja boleh membuat Pakatan Anwar ni kemah besar. Pada saya ialah coalition lah seperti dulu kan. Jadi saya rasa ini ada utilitarian reason lah dan juga emotional reason mengapa RUU ni penting sehingga tak nampak mereka tentang 48 artikel 48. Heran saya. Ini semua pakar-pakar dalam undang-undang, orang berpengalaman dalam parti politik. Mengapa mereka lupakan artikel 48 dan nak perkenalkan RUU yang baru yang ketiga? Ya, kalau kita rujuk kepada sistem demokrasi berparlimen yang kita amalkan sejak merdeka apabila diberikan kemerdekaan oleh British, kita bertanding di pilihan raya ni lebih berbentuk kepada berteraskan calon, Prof. Kerana ia bukan berteraskan parti. Sedangkan parti itu hanya timbul ketika kita bertanding menggunakan simbol-simbol yang dibenarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi bagaimana ini juga perlu diberi penjelasan dalam rang undang-undang ini kerana parti ataupun individu wakil rakyat yang bertanding itu hanya dapat bertanding apabila mereka mendapat watikah daripada presiden ataupun ketua parti yang memasuki pilihan raya setiap kali pilihan raya, sama ada pilihan raya kecil ataupun pilihan raya umum. Jadi adakah dalam rang undang-undang ini juga perlu diberikan penjelasan tentang hal itu? Sebenarnya undang-undang ini tidak meliputi hal-hal yang detail seperti itu. Ya. Kerana setahu saya soal dalam pemilihan orang ramai, dia dua persepsi. Satu, persepsi pentadbiran politik dalaman, UMNO ke, PAS ke, PKR. Dia ada satu, dia punya etika dan peraturan di dalamnya. Jadi mereka memilih individu. Tetapi orang ramai banyak memilih parti daripada individu. Kerana individu tu kadang-kadang mereka tak kenal pun. Walaupun asalnya daripada kampung tempat dia bertanding, tapi duduk di Kuala Lumpur 30 tahun. Tiba-tiba diparasutkan ke kawasan berkenaan. Jadi ini telah berlaku dulu. Tahun 60-an dulu. Wakil rakyat yang duduk di Kuala Lumpur, kemudian balik jadi wakil rakyat di Jelebu, Kuala Pilah misalnya.
Ini contoh yang saya tahulah. Jadi saya dapati bahawa ada keseimbangan antara pengaruh parti politik dalam menentukan calon dan orang tak peduli calon. Yang keduanya antara rakyat mengundi parti bukan mengundi calon. Jadi saya rasa rakyat Malaysia ni belum sampai ke paras di mana 90% atau 80% akan mengundi calon. Tapi mengundi parti. Kerana ini berkait dengan parti yang ada unsur etnik. Jadi pecahan etnik itu menentukan parti, bukannya menentukan individu. Kerana kita dapati, misalnya orang Melayu di Semenanjung ada 113 yang menang kursi. Tapi yang menang itu bukan hanya satu parti. Yep. Orang Melayu pun ada calon menang dalam DAP, MP, menang dalam Amanah, dalam PKR, dalam PAS. Jadi saya lihat bahawa ada dua-dua perkara ini yang akan sukar dikawal walaupun ada undang-undang ataupun RUU. Ya, dari mekanisme untuk menentukan kestabilan kerajaan yang dipilih setiap kali berlakunya pilihan raya dan mandat itu diberikan dalam jangka masa 5 tahun. Jadi apa yang berlaku dengan langkah Sheraton itu benar-benar menguji sistem kita. Mungkin ini pertama kali, tidak pernah berlaku kerana kita selesa dengan sejarah bagaimana Barisan Nasional mendominasi setiap kali pilihan raya sejak 60 tahun yang lalu. Jadi nampaknya negara bergerak dalam sistem politik yang lebih kurang pembangkang juga ada kekuatan untuk setiap kali mereka memasuki pilihan raya. Jadi kalau selepas ini berlakunya pilihan raya, tidak ada parti yang menang majoriti mudah misalnya. Dan ketika itu ada 2-3 ahli parlimen yang mungkin tidak keluar parti tetapi mereka memberikan sokongan kepada parti yang boleh membentuk kerajaan. Jadi bagaimana, Prof? Tiada siapa yang dapat melarang kerana mereka telah dipilih. Ya. Mereka tidak meloncat, mereka hanya dalam ketika tertentu menyokong A, menyokong perkara B. Jadi ini pun tidak menimbulkan kestabilan yang diharapkan. Kerana kestabilan itu, apa yang RUU ini boleh buat ialah seperti mengenakan disiplin, mengenakan tindakan penguatkuasaan. Jadi misalnya kalau lalu lampu merah, you kena tangkaplah. Jadi bila besok lalu lampu merah, you keluar daripada parti, you kena tangkap. Ataupun dibuang atau dimansuhkan kedudukan you. Jadi pada saya ini lebih bertindak bukan undang-undang, a moral rule, etika rule atau peraturan moral dan etika supaya orang itu kekal dengan kalau saya gunakan contoh ni tak baik kan, dengan isteri pertama tak boleh pindah pada isteri kedua. Macam itulah lebih kurang yang saya lihat ini. Jadi parti-parti ini dia akan cuba mendapat sokongan. Itu sifat parti politik untuk mendapat kuasa. Mereka bersedia membayar dan macam-macam tawaran diberikan kepada yang sanggup pindah. Dan ini bukan hanya parti pembangkang. Parti kerajaan sekarang pun ada orang-orang yang meloncat ni. Jadi kalau kita tengok kabinet, berapa ramai orang dalam kabinet itu sebenarnya yang meloncat-loncat ni. Ya. Itu sebabnya RUU ni lambat diperkenalkan. Prof, berkaitan dengan gabungan ini, apabila kita melihat setiap gabungan ataupun perikatan ataupun apa juga nama ataupun coalition yang memasuki setiap kali pilihan raya, pastinya ia akan diuji apabila mereka kalah ataupun mereka menang. Dan itu ternyata pada pilihan raya umum ke-14 apabila gabungan baru yang mendapat mandat itu berpecah dan akhirnya berlakunya langkah Sheraton. Okey. Kita merujuk kepada langkah terkini penetapan ataupun pewujudan RUU Akta Anti Lompat Parti ini, bagaimana dari sudut gabungan misalnya? Kalau gabungan yang mereka menang ketika pilihan raya tidak bersetuju di pertengahan dan mereka keluar mencari rakan baru dan akhirnya gabungan yang diberi mandat itu runtuh. Itulah yang berlaku pada langkah Sheraton. Adakah wajar kita menetapkan bahawa apabila mandat diberikan 5 tahun, maka mereka bergerak 5 tahun lah. Mereka lah yang akan memilih antara mereka, Perdana Menteri mereka, ahli kabinet mereka dan mereka tidak boleh mencari gabungan lain di luar mandat yang diberikan dalam pilihan raya umum. RUU tidak menjamin itu. Ya, betul. Hanya melarang perubahan antara parti ke parti lain, meloncat-loncat. Tapi dia tidak ada memberi peraturan bahawa kalau ia menyebabkan keruntuhan parti kerajaan, maka akan dikenakan hukuman dan larangan.
secara blanket lah pada semua. Tak ada itu, bahagian itu tak ada. Ya. Yang ada ini pada fokus pada individu. Individu, betul. Fokus kepada parti. Jadi wajarkah dalam perbahasan hari ini dan esok perlu juga dilihat perkara-perkara sebegini? Perlu dilihat. Ya. Kerana implikasinya ialah masih lagi seperti semangat Akta 48, iaitu di mana ahli itu harus dibatalkan keahliannya dalam parlimen kerana loncat parti. Kalau itu lebih senang. Kerana pada saya itulah dia tujuan RUU anti lompat parti ini, iaitu mendisiplinkan, satu segi melihat sebagai mendisiplinkan ahli politik supaya kekal taat setia dan juga menerima mandat rakyat dan tidak bertukar fikiran. Kerana seolah-olah di Malaysia ini, dalam sistem kita, bila rakyat dah pilih, you boleh buat apa suka. Jadi macam itulah yang saya lihat sekarang ini dalam keadaan itu. Jadi apa kita nak buat? Kita nak kawal ahli politik yang kita anggap mudah berubah fikiran atau mudah dibeli oleh satu pasukan ataupun parti lain. Jadi undang-undang ini berguna hanya sebahagian saja. Tapi dia tidak menentukan jatuh atau bangunnya kerajaan. Dia hanya boleh melihat secara individu mereka membuat pilihan, dan kalau mereka pindah berkelompok macam dulu orang UMNO masuk berjasa atau bersatu, kemudian orang PKR keluar dengan bersatu membuat syariatan move. Itu yang nak dihalang. Jadi pada saya dari segi individunya susah sikitlah, sebabnya kalau strategi yang ahli-ahli ini lebih berfikir dan lebih matang, mereka akan kata, okey, saya sokong you kerajaan, tapi dalam polisi tertentu di parlimen saya sokong ini. Itu pun kita tak boleh kawal. Dari aspek itu, wajarkah dalam RUU ini juga diletakkan bersama dengan tindakan ataupun punishment yang lebih keras? Misalnya, apabila anda melompat parti, anda tidak boleh bertanding satu penggal, anda hilang kelayakan, perlu diadakan PRK dan perlu ada pertandingan semula, dan anda tidak boleh menominasikan diri anda sebagai calon untuk pilihan raya terdekat ataupun pilihan raya kecil yang akan dilakukan. Ini telah dibuat, you tadi sebut contoh tahun 1991 di Kelantan kan. Ya. Jadi hukuman-hukuman yang dilihat, yang dikenakan pada ketika itu ialah hukuman yang tidak yang dibatalkan walaupun telah dicadangkan oleh mahkamah. Letak jawatan, buat PRK dan sebagainya. Apakah ini dia hukuman yang kena kita buat? Ini yang saya rasa harus ditentukan oleh Dewan Rakyat. Ya. Okey, kalau kita lihat sejarah berkaitan lompat parti ini, Prof, ia juga berkaitan dengan ganjaran ataupun pemberian apa juga sokongan yang diberikan itu ada ganjaran timbal balik, sama ada dari aspek kerajaan yang memerintah, fungsi-fungsi berkaitan dengan pentadbiran kerajaan ataupun mengotai anak-anak syarikat kerajaan ataupun JLC ataupun JLIC misalnya. Jadi itu juga perlu dilihat kerana pastinya apabila mereka lompat itu bukan sewenang-wenang mereka nak melompat. Pastinya pasti ada perkara-perkara yang mendasari mengapa mereka memilih Pakatan A ataupun Pakatan B, Prof. Kita lupa bahawa dulu ada usaha untuk menentukan perbelanjaan dalam pilihan raya. Saya ingat dulu saya jadi salah seorang anggotanya. Tapi undang-undang tu telah ataupun cadangan tu telah diterima tapi tak diamalkan sebabnya parti pembangkang pun menerima duit untuk ketika itu untuk pilihan raya. Jadi political funding itu pada saya mestilah seiring dengan party hopping ini. Ya. Kerana ianya melibatkan political funding seperti pernah dulu dijanjikan kalau pada 16 September sekian hari bulan kita akan berubah kerajaan kerana mereka nak bayar ahli politik kononnya 30 juta seorang. So pada saya anti-hopping ni bukannya anti-hopping saja. Dia nak hop tu dia kena ada tenaga. Dia kena ada dorongan.
Jadi apa dia perkara yang akan menghindarkan lompat ni? Kerana itulah perkara-perkara yang membuat mereka melompat. Duitnya, habuannya dan sebagainya. Jadi pada saya, kalau anti-hopping ni cuma lakonan saja. Kerana faktor-faktor pengisi yang lain tu tidak diambil kira dalam RUU ini. Ya, berkaitan dengan pembiayaan politik. Ini juga antara perkara yang mendesak selain daripada undi 18 yang sudah pun kita laksanakan, akta anti lompat parti yang sedang didebatkan dan akan dilaksanakan kalau boleh sempatlah sebelum pilihan raya umum ke-15. Pembiayaan politik, ia amat signifikan apa yang Prof katakan tadi. Pembiayaan politik, ramai juga berpandangan walaupun mereka tidak boleh membentuk kerajaan, mereka menjadi pembangkang, mengapa tidak peruntukan-peruntukan yang tertentu perlu juga diagihkan secara saksama kepada ahli pembangkang. Kerana mereka juga perlu memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada wakil rakyat ataupun pada rakyat yang memilih mereka. Dan sebab itu, antara sebab mereka melompat adalah ganjaran-ganjaran seperti mana Prof katakan tadi. Ya, jadi yang sebenarnya bukan hanya itu. Parti politik ni melibatkan menyampaikan pandangan, penyuaraan hak rakyat, berkempen. Bila berkempen itu artinya untuk mendapat mempengaruhi orang supaya mengundi mereka. Oleh kerana di Malaysia ini, bila timbulnya RUU ini ada kaitannya dengan ruang media yang diizinkan dalam media kerajaan oleh parti pembangkang. Tak ada dulu. Susah parti-parti pembangkang nak dapat 2 minit, 3 minit dalam warta berita ke, ada program khas seperti yang Awani adakan sekarang ini. Jadi pada saya, bila sebut RUU anti lompat parti ni, ada lagi faktor lain yang kita tak ambil kira. Saya balik pada hujah saya yang pertama, iaitu yang kita takuti sekarang ialah dia melompat. Tapi kita tak tahu mengapa dia melompat. Adakah dia nak perlukan duit? Adakah dia tak puas hati, tak dapat ruang untuk bercakap? Ataupun dia dijolok daripada bawah, dia terperanjat, dia meloncat. Dia macam itulah. Pada saya kadang-kadang tu alasan pokok dalam melompat ini tidak dijelaskan dalam RUU ini. Ya, berkaitan dengan sokongan kepada individu ataupun parti tertentu untuk membentuk kerajaan. Misalnya, apa yang berlaku selama ini kemungkinan menyebabkan rakyat jemu, rakyat jelak, rakyat marah kepada ahli politik dan sistem demokrasi di negara kita apabila mereka sudah pun bertanggungjawab menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara yang berwibawa ataupun yang benar-benar memberikan undi mereka setiap kali peraya, tetapi apabila berlaku pergolakan, selain lompat parti, selain langkah-langkah tertentu, gabungan tertentu, kita melihat mereka boleh hanya menggunakan akuan bersumpah. Mereka kumpul-kumpul surat ni, hantar ke Yang di-Pertuan Agong, boleh jadi Perdana Menteri. Jadi, macam mana Prof? Pada saya, dia ada 2 lapis. Kita harus lihat politik di Malaysia ni. Lapisan pertama dikatakan authority define yang ditentukan oleh yang berwibawa. Ini yang kita berdepan sekarang ni ditentukan oleh mereka yang berwibawa dalam parlimen dan juga dalam pentadbiran kerajaan. Tetapi lapisan yang kedua ialah everyday define, iaitu yang ditakrif, yang ditentukan oleh tabiat dan juga kegiatan orang ramai, iaitu pengundi. Soalnya sekarang, adakah orang ramai pengundi dalam keadaan tertekan perut ini kerana hal ekonomi nak fikir banyak hal ahli politik ini? Saya rasa ada macam ahli politik ini macam perasan mereka ni sangat penting ya pada pandangan saya. Tapi sebenarnya rakyat mungkin, itu sebabnya bilang rakyat keluar mengundi itu mungkin kurang kerana mereka tak dapati bahawa ahli politik ini memenuhi apa yang dijanjikan. Jadi ini semua ada isu-isu yang menyebabkan loncat parti itu boleh berlaku. Dan ini tidak dimasukkan dalam akta sebagai satu cara menghuraikan mengapa berlakunya lompat parti. Saya tengok akta itu tak ada pun huraian mengenai mengapa orang lompat parti. Jadi ada masa kalau besok tidak mendapat sokongan 2/3, akta ini perlu diperjelaskan lebih detail lagi Prof? Pasti. Perlu diperjelaskan. Ada 2-3 lapis lagi yang kita kena lihat. Di manakah suara pengundi dalam ini? Saya tak nampak. Jadi pada saya kadang-kadang
Itu sebabnya saya katakan ada dua lapis. Authority defund yang ditentukan oleh wibawa, yang berwibawa, dan satu lagi yang ditentukan oleh rakyat. Bahagian rakyat ini sangat lemah dalam RUU. Banyak perkara yang perlu kita perjelaskan kepada rakyat, perjelaskan kepada ahli-ahli parlimen dan juga mereka yang melihat isu demokrasi di negara kita, kerana ia tidak semudah ABC sebenarnya dalam melaksanakan undang-undang baru ini, tetapi perlu dilihat mekanisme ekosistem pilihan raya, ekosistem demokrasi di negara kita. Terima kasih Prof. Menarik apa yang diberikan ulasan segera tentang akta anti lompat parti yang dibentangkan pada hari ini. Profesor Ulong Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin, pengasas dan juga pengarah Institut Kajian Etnik KITA UKM. Sekian bersama saya Nazrika. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.